Muka berubah 70% dari wajah asal. Ustaz Kazim akui terkena penyakit Ain. Umum mengetahui pendakwah terkenal Ustaz Kazim Elias sebelum ini pernah mendedahkan keadaan kesihatannya yang mana dia dikhabarkan terkena penyakit misteri. Hal itu selepas kakinya bengkak secara tiba-tiba sekaligus menyukarkannya untuk berjalan dan terpaksa menggunakan bantuan kerusi roda serta topang ketiak. Lebih mengejutkan, terdapat perkongsian daripada seorang hamba Allah yang mengakui pernah ternampak gambar Ustaz Kazim dalam sebuah peti khas di Thailand semasa berubat melalui SAMI dan menjangka pendakwah itu mungkin telah terkena buatan orang. Ada satu pengalaman Ustaz Ahmad yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Sanggupnya manusia ni buat. Ada satu hari tu ada orang telefon arwah Cik Anwar. Arwah Cik Anwar, Allah yarham, Cik Anwar ni PA saya dulu, Anwar Mat Taib. Jadi apa-apa orang akan call dia lah. Jadi ada orang yang beria-ia nak jumpa saya, nak bagi tahu sesuatu maklumat, kata dia ni penting sangat. Jadi kami pun jumpalah, jumpa abang ni. Dia kata dia baru balik dari Bangkok. Dia pergi berubat dengan satu bomoh siap di Bangkok. Satu buat Tok Sami lah. Jadi bila Tok Sami tu buka dia ada peti banyak tu. Bila buka situ ada gambar saya dalam tu. Maknanya ada orang yang guna orang buat perubatan tak elok pada saya. Dia buatnya di Bangkok. Ustaz Kazim kongsi keadaan terkini akui berlaku perubahan ketara pada wajah. Tidak cukup dengan keadaan Ustaz Kazim yang dilihat kritikal. Terbaharu pendakwah itu sekali lagi telah berkongsikan keadaan terkininya selepas menderita penyakit misteri. Perkara tersebut dikongsikan oleh seorang pengguna aplikasi TikTok memaparkan perubahan ketara wajahnya termasuklah bahagian mata sehinggalah tona warna bibir. Menerusi video tersebut, wajahnya yang terbaharu telah berubah lebih kurang 50 hingga 70% dari wajah asalnya yang dilihat lebih ceria dan sihat pada dahulu kala. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri. Saya rasa mungkin berubah dalam 50 hingga 70% daripada wajah saya yang asal. Itu sahajalah yang dapat saya bagi tahu kalau ada orang tanya tentang kesihatan saya. Tengok muka, inilah dia. Inilah dia. Saya pun tak reti nak jawab macam mana. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Besar kan? Inilah dia. Saya rasa mungkin berubah 50-70% daripada wajah saya yang asal tu. Nampak lain kan? Antara perubahan ketara yang dapat dilihat adalah bahagian mata yang dilihat semakin cengkung dan lebam serta warna bibir Ustaz Kazim yang kian menghitam. Tengok bawah bibir saya, tengok bibir saya. Habis jadi hitam. Akui terkena penyakit Ain, giat jalankan rawatan. Selain itu, Ustaz Kazim juga turut mengakui segala penderitaan yang dilaluinya sekarang ada berkait rapat dengan penyakit Ain, iaitu pandangan mata dari orang yang bersifat dengki serta iri hati. Saya pun berpendapat penyakit yang saya hadapi ni pun ada benda-benda yang berkaitan dengan Ain, Ustaz. Bagi menyembuhkan penyakitnya, dia kini sedang dalam proses untuk melakukan rawatan. Namun jika tidak berjaya, rawatan mandi sungai pada waktu subuh merupakan pilihan seterusnya. Penyakit yang sedang saya hadapi ni mungkin ada benda-benda yang berkaitan dengan Ain. Tapi saya lebih terkena kepada penyakit Ain. Kalau semua rawatan-rawatan biasa tak jalan, insya-Allah saya kena mandi di sungai pada waktu subuh menghadap hulu sungai beberapa hari. Insya-Allah sembuh. Jadi sebab itu saya sedang buat rawatan. InsyaAllah kalau tak sembuh juga rawatan-rawatan biasa ni, insyaAllah saya kena mandi di sungai pada waktu subuh. Lebih mengejutkan, Ustaz Kazim juga turut mengakui penyakit Ain adalah sangat berbahaya dan mampu membawa kepada kematian berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Penyakit Ain ni bahaya ke? Rasulullah pernah sebut antara penyakit yang paling banyak bawa kematian adalah penyakit Ain. Paling cepat sekali mati. Penyakit Ain tu bahaya kan? Rasulullah sebut di antara penyakit yang paling banyak membawa kematian ialah penyakit Ain, yang paling cepat sekali mati.
Allahu Akbar. Walau bagaimanapun, pendakwah itu sempat mendoakan agar kita dijauhkan dari penyakit tersebut selain berharap agar dirinya sembuh seperti sedia kala. Menjengah pada ruangan komen, rata-rata netizen turut berasa sebab melihat keadaan terkini Ustaz Kazim selain mendoakan agar segala rawatannya dipermudahkan. Cuma kita harap Allah saja bantu kita. Allah pelihara kita. Jadi Amin. saya minta maaf lah kalau selama saya ceramah ni ada menyinggung perasaan orang, mengata pada orang, mengecewakan orang. Saya minta maaf lah. Jadi yang mana yang buat tu pun saya maafkan. Jumpa saya ke tak jumpa ke, saya maafkan. Kita buat apa, kita nak simpan dendam. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.